حسبي ربي جل الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita pada malam yang berbahagia ini melihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini insya-Allah kita lihat bahawa takkid tahrim mal al-yatim, bab tentang kerasnya pengharaman mengambil harta anak yatim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara yang zalim, hanya sahaja mereka memakan api neraka ke dalam perut mereka, dan kelak mereka akan dihumban ke dalam neraka sa'ir. Surah An-Nisa ayat ke-10. Wa qala ta'ala, wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang paling baik. Surah Al-An'am ayat 152. Wa qala ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim, maka katakanlah, berbuat islah untuk mereka itu adalah perkara yang baik, dan kalau kamu menggaulkan harta mereka, maka mereka adalah saudara mara kamu, dan Allah Maha mengetahui yang buruk daripada yang baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, baginda bersabda, jauhilah kamu 7 perkara yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perkara-perkara yang berkenaan? Baginda bersabda, syirik kepada Allah, lakukan sihir, membunuh satu nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari pada hari peperangan, dan melakukan qazaf terhadap wanita yang beriman lagi suci, dan wanita itu ahli ibadat. Muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat 4 nas, 4 daripada Al-Quran dan 1 daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini,
tentang beratnya pengharaman memakan harta anak yatim. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui juga, Nabi SAW amat menggalakkan kita untuk menjaga kepentingan anak yatim. Adalah hadis yang lain Nabi SAW sebut, ana wa kafilul yatimi kahataini, aku dengan anak yatim hari kiamat nanti dalam syurga dekat umpama ya jari telunjuk dan jari tengah, terlalu hampir, ya terlalu dekat. Dan orang-orang yang menjaga anak yatim ini ya adalah orang-orang yang terpuji. Tetapi pada masa yang sama kita lihat ancaman daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW terhadap mereka yang memakan harta anak yatim adalah ancaman yang amat dahsyat, amat menakutkan. Ya, kalau kita lihat dalam ayat surah An-Nisa ayat ke-10 tadi, ya, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya, orang-orang yang memakan harta anak yatim, sesungguhnya mereka memakan api neraka ke dalam perut mereka, dan kelak mereka akan dihumbankan ke dalam neraka sa'ir. Ya, satu siksaan yang amat dahsyat, ya. Siksaan menghampiri siksa terhadap mereka yang syirik dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dalam hadis Nabi tadi, Nabi sebut, ya, makan harta anak yatim termasuk 7 dosa besar yang paling besar. Ya. Baik, anak yatim, ya, siapa anak yatim? Semua kita tahu bahawa anak yatim ialah mereka-mereka yang kematian bapa mereka sebelum balik, sama ada dia anak lelaki ataupun ya, anak perempuan, yang mana mereka ini semuanya berhajat kepada kasih sayang, penjagaan, rahmah, ya, kerana mereka sudah kehilangan tempat bergantung, ya, hilang tempat, ya, seorang yang dianggap boleh menjaga kepentingan mereka, ya. Maka dalam keadaan inilah, ya, sepatutnya menjadi tanggungjawab orang Islam yang berada di sekelilingnya, bermula daripada kaum kerabatnya, seterusnya jiran tetangga dia, seterusnya umat Islam yang lain, untuk bantu anak yatim ini. Ya, demikian Islam letakkan, ya, besarnya tugas orang Islam ambil tahu keadaan saudara mereka, ya, keadaan kaum kerabat mereka yang yatim. Tapi yang ini bukan yang yatim kematian bapa, yang yatim bapa lagi banyak. Yang ini masalah lagi besar. Ya, bapa tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah, tak bagi pendidikan, tak bagi penjagaan. Ini yatim sebelum bapa dia meninggal lagi. Yang ini pun satu lagi perkara yang perlu kita ambil perhatian, ya. Tapi yang ingin saya fokuskan pada malam ini ialah bagaimana sepatutnya penjagaan terhadap anak yatim yang diperintahkan oleh agama. Ya, agama memerintahkan kita pelihara anak yatim itu umpama memelihara anak sendiri. Ya, umpama memelihara anak sendiri. Barangkali sebab itu zaman dahulu, ya, terutama pada zaman sahabat Nabi SAW, ya, apabila ada sahabat kematian suaminya, sama ada gugur syahid di medan jihad, ataupun sakit, meninggal dunia dan sebagainya, ataupun berlaku perceraian dan sebagainya, ya, janda itu tak tunggu lama, ya. Sahabat wanita ni tak tunggu lama untuk menunggu ada sahabat lelaki lain yang menawarkan diri untuk berkahwin dengannya dan memelihara anak yatim yang berada di bawah penjagaan dia. Ya. Tuan-tuan tengoklah sejarah para sahabat wanita. Ramai mereka mempunyai suami daripada pelbagai sahabat-sahabat yang besar. Dan ini bukan perkara aib bagi mereka. Ya, artinya sahabat yang ambil mereka sebagai mungkin isteri kedua, ketiga atau keempat, memang betul-betul dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan satu sama lain, jaga anak yatim yang ada di bawah peliharaan mereka. Ya, dan sahabat wanita ini pula bukannya mereka tak memilih, mereka memilih. Ya. Sebab terutama antara sahabat yang suami mereka gugur syahid di medan jihad bersama-sama dengan Nabi SAW, sudah pasti suami mereka yang terdahulu daripada itu
punya kemuliaan yang lebih daripada yang lain. Kita tengok contoh yang paling senang. Apabila Abu Salamah radhiyallahu anhu gugur dalam perang Badar ataupun perang Uhud, saya lupa ya. Nabi SAW tutup jenazah Abu Salamah itu sambil mengalirkan air mata. Ya, dan Nabi memujuk Ummu Salamah agar jangan terlalu sedih. Sehingga Nabi sebut, ya, mudah-mudahan Allah menggantikan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah untuk kamu. Para sahabat tengok satu sama lain, siapa lebih baik daripada Abu Salamah di kalangan kita? Ya, sebab Abu Salamah antara sahabat yang awal masuk Islam dengan isterinya Ummu Salamah, antara sahabat yang betul-betul berjuang untuk berhijrah ke Madinah. Ya, mereka lari daripada Mekah apabila Nabi perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kedua-dua kabilah keluarga Abu Salamah dengan Ummu Salamah berebut halang kedua suami isteri ini. Akhirnya berebut Salamah sendiri, anak mereka. Abu Salamah terlepas ke Madinah, ya, sewaktu berebut anak Salamah ini, sehingga para ahli sejarah sebut, ya, tercabut bahu Salamah, kanak-kanak ni tadi. Ya, kabilah Ummu Salamah kata, kami boleh benarkan kamu pergi ke Madinah wahai Abu Salamah, tapi bukan anak kamu ini anak kami. Mereka tak bagi Ummu Salamah pergi, mereka tak bagi juga anak itu pergi. Setahun Ummu Salamah menangis, ya, kerana dah kesian sangat tengok. Akhirnya ni tengok Ummu Salamah menangis, akhirnya mereka lepaskan Ummu Salamah untuk hijrah ke Madinah. Dan tak ada sahabat yang buat kerja seperti itu suatu hijrah ke Madinah. Lebih dahsyat daripada jihad yang dilakukan oleh Abu Salamah. Para sahabat bila dengar Nabi kata begitu, semua tengok satu sama lain, siapa yang akan kahwin dengan, ya, wanita yang mulia ini, ya? Akhirnya yang mengahwini Ummu Salamah ialah Nabi SAW sendiri, ya, dengan mahar yang cukup mahal, ya. Dan ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, Ummu Salamah Ummul Masakin, antara ummahatul mukminin yang amat dikasihi oleh umat Islam sebelah itu, ya. Demikian juga berlaku pada sahabat-sahabat wanita yang lain, ya. Apabila gugur syahid sahabat yang lain, habis saja iddah, ada yang lain yang akan membina. Kerana apa? Nak jaga anak yatim, ya, nak jaga anak yang berada di bawah tanggungan mereka, ya. Tapi kita tahulah manusia ni ada pelbagai pandangan, kan? Kadang dia kata kahwin dengan janda yang anak banyak, kan, ini kahwin dengan package. Sekali akad kita dapat anak 5, ya. Kita kena terima sesuatu itu dengan tanggungjawab, ya. Soal jodoh perkahwinan itu ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia perlu merancang takdir berkenaan, ya. Ini pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, bukan berserah kepada takdir. Sebab itu kita lihat di sini Allah sebut tentang orang-orang yang menjaga anak yatim, ya. Ayat yang pertama tadi sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-10, Allah sebut, ya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, ya. Dikutip dengan orang untuk anak yatim, ya, untuk anak yatim mungkin 10%, yang kutip 90%, macam-macam alasan dia buat, ya. Boleh dia makan. Ayat Quran tadi sebut orang yang makan secara zalim, ya. Kalau ambil 90%, budak tu tinggal 10%, ni zalim ke tak zalim? Ya, zalim. Apakah nak dibagi anak yatim tu kutip derma tepi jalan, ada lagi sedikit yang nak ambil kumpul. Ini memang terang-terang makan bara api neraka, ya, makan bara api neraka, ya. Sebab itu dalam ayat yang kedua surah Al-An'am ayat 152 Allah Ta'ala sebut wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang paling baik. Bukan dengan cara baik, cara paling baik, ya. Artinya seolah-olah kalau kita pegang harta anak yatim, harta itu perlu dipisah daripada harta kita.
Perlu dikira betul-betul. Ini bukan hak kita, ini hak anak yatim. Ya? Walaupun mungkin anak yatim itu duduk dalam rumah kita, ataupun anak yatim itu kumpul kita peliharakan, akaun tu kena jelas betul. Berapa makan, berapa minum, ya? Berapa harta dia yang diamanahkan kepada kita, ya? Terutama anak-anak saudara kita, anak-anak sepupu kita yang meninggal dunia sebagai contohnya, harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Ini banyak berlaku pada orang kita kan. Harta pusaka ni harta percuma. Semua orang nak. Benda free. Dia kata mati-mati sudah habis cerita, kami nak harta dia. Sebab itu Al-Quran datang dalam bentuk menjelaskan faraid itu satu persatu. Satu persatu. Tak ada hukum dalam Quran yang cukup detail sama seperti hukum faraid. Sehingga ditutup pada hujung ayat faraid itu, tilka hududullah. Inilah hudud yang ditentukan oleh Allah. Ketentuan hukum hakam yang ditentukan oleh Allah. Ya, wa may yata'adda hududallah. Allah ancam lagi siapa yang langgar hudud Allah ini, siapa yang langgar ketetapan hukum Allah ini, dia akan dapat balasan azab siksa yang amat. Faraid, ya, terhadap harta pusaka. Bila faraid tak diikut, itu yang harta pusaka jadi harta puaka. Bergaduh. Kadang bergaduh tu tuan-tuan, saya banyak kes saya kendalikan dulu, ya. Bila ada yang jadi bergaduh ni, saya suruh datang. Oh, dia kata si mati dulu tinggal rumah 20 kilo. Wah, mai ya 20 kilo, kita tengok kumpul-kumpul 5 kilo je. Itu pun 4,5 kilo mas zulir. Ya. Sebab apa dia tengok si mati dulu hidup, oh, sampai ke bawah ketiak daripada gelang. Ya. Tak apa dia nak tuntut-tuntut, tapi bagi dulu, tengok keseluruhannya. Ya, berapa banyak harta. Sebab itu sunnah Nabi SAW yang diajar kepada kita, selesai saja dikebumikan si mati, apa patut buat? Kira harta si mati. Bukannya kita kata takkanlah tanah merah lagi dah kira harta dia. Tak, ini tuntutan agama. Apa tujuan kita kumpulkan harta dia? Pertama, untuk selesaikan wasiat dia. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain, Quran sebut. Ya, para ulama khilaf. Ayat disebut, ya, bagikan faraid itu setelah selesaikan wasiat ataupun hutang. Ulama khilaf, hutang dulu ke wasiat. Tapi para ulama katakan bayar hutang dahulu baru wasiat. Bagaimana hutang itu dibayar? Daripada harta peninggalan si mati. Ya. Untuk memastikan amal dia di sisi Allah tidak tergantung, selesaikan hutang dia dahulu. Baik, tak cukup harta nak bayar hutang, siapa patut bayar? Waris yang kena bayar. Bukan semua harta pusaka ni bawa untung. Ada juga harta pusaka ni memang menyusahkan orang yang hidup. Tapi ini tanggungjawab hak persaudaraan. Ya, selesaikan hutang dia. Ya, apa lagi hutang dia? Kalau ada hutang ibadah, sebagai contoh, puasa yang ditinggalkan dalam keadaan dia mampu untuk menunaikan puasa berkenaan. Beda-beda lah dia keluarga tu. Pakat tak mengaku ni mak saudara saya, bukan mak betul pula. Ya. Ini hutang si mati yang perlu diselesaikan. Bab ibadah hanya membabitkan hutang puasa. Solat tak ada. Ada satu rombongan satu negeri datang melawat pejabat saya tahun lepas. Rombongan fatwa satu negeri. Dia tanya, boleh ada tak buat solat hadiah? Saya kata, macam mana nak hadiah solat ya? Okeylah, tak payahlah solat hadiah. Solat fidyah. Kita pun fidyah, kita kira bagi je jiran sebelah rumah kan. Kita taklah nak kumpul solat fidyah tu. Solat fidyah lagi kami tak dengar. Tadi orang kata solat fidyah ni ada dalam kitab. Kita tanya dalam kitab Al-Quran dan hadis ada tak? Oh tak ada, kitab orang tua-tua kita. Macam tu lebih kurang macam kitab Tajul Muluk lah kot. Ya. Solat fidyah ni kononnya
untuk menggantikan solat yang telah ditinggalkan oleh si mati. Ya, sebagian tempat masih mengamalkan. Ya, saya ingat pernah diceritakan oleh orang tua di Sarawak satu ketika dahulu, tak tahu dah dekat sini, tapi saya rasa dia orang kat sana pun dapat ilmu daripada sini. Ya, bukan daripada Perlis lah, daripada belah-belah ni. Ya, dia kira kalau si mati itu, misal kata dia meninggal dunia umur 60, dia mula solat umur 40 tolak 15, 25 tahun. Ya, 25 tahun darab 365 hari. Darab lagi 5 waktu. Hebat ke Tok Bilal, Tok Masjid pakai kalkulator ni. Oh, dia kata sekian banyak solat yang ditinggalkan, ya, perlu ditebus dengan sekian banyak emas ataupun perak. Ya. Mula-mula dia angkat dulu, dia juga angkat solat rupanya. Angkat kepada keluarga si mati, mewakilkan Tok Bilal tadi. Minta maaf sampai jadi Bilal. Dia jangan wakilkan Tok Imam tu yang saya boleh tu. Dia wakilkan Tok Bilal. Mungkin Tok Bilal ni banyak solat. Dia wakilkan Tok Bilal untuk melakukan solat fidyah tu tadi, gantikan solat si mati. Dan dikira berapa upah. Itu yang Masya Allah. Orang ni bila bak upah, kalau orang tahu sekarang ni lagi ramai buat bisnes benda ni. Solat fidyah 9 hak. Sekarang apa nama ni, Darul Janaiz pun ada. Bukan Darul Amal, Darul Ihsan saja yang ada. Lebih daripada itu ada. Ya. Jadi dikira dari mana upah itu? Daripada harta pusaka. Ya. Emas tadi akan dikira, lepas tu ditebus. Akad tu dia kata pinjamkan emas ni kepada tuan untuk menunaikan fidyah sekian-sekian. Dia tolak balik, tak apa saya serah balik, tak apa saya sedekah balik. Yalah Tok Bilal yang dapat harta pusaka. Macam mana dia solat yang 25 tahun darab 365 hari, darab 5 hari tadi, wallahu a'lam, yang tu kita tak tahu macam mana dia solat. Ya. Okey, ada juga yang solat fidyah bagi orang yang memang sepanjang hayat dia solat, ada juga. Ya, dengan tujuan untuk menyelamatkan si mati daripada tenggelam dalam ujian di alam kubur. Ini semua meniaga agama. Tuan-tuan pun tahu niaga agama lah perniagaan yang paling menguntungkan. Tak ada modal, modal air liur je. Ya. Modal air liur je. Bagi dia kalau dibuat solat fidyah tadi, walaupun si mati itu dah jaga solat sepanjang hayat dia untuk memudahkan lagi. Ya. Dia kata orang yang mati ni ibarat, ya, dia berpindah daripada satu alam ke satu alam yang lain. Macam mana pindah daripada satu alam ke alam yang lain? Dia akan naik perahu. Jadi sebelum sampai ke seberang sana itu mungkin ada ombak, mungkin ada ikan jos, mungkin ada lanun daripada sudu datang kacau. Macam-macam lah sebelum sampai sebelah sana. Jadi kita boleh bantu dia. Subhanallah. Ini semua karun-karun. Saya kadang-kadang bila teringat kita naik perahu ke seberang sana nak pergi ke alam bakar tu, teringat cerita Cina. Dia kena jumpa dewa neraka. Lepas tu orang beriman tak perlu jumpa dewa neraka kan. Tuan-tuan, ya, sebab tu saya sebut tadi, berlakunya kematian, perkara pertama perlu diselesaikan ialah harta pusaka. Dan harta pusaka ini mesti diselesaikan ikut kaedah faraid. Selesaikan hutangnya, ya, kemudian selesaikan hutang keduniaan dia. Lepas itu tengok apa wasiat-wasiat si mati. Wasiat ini kadang-kadang banyak. Contoh, anak-anak pernah dengar si mati kata, kalau bapa meninggal besok, bukan, kalau bapa meninggal besok ataupun mungkin bapa tak sempat meninggal dan sebagainya, tanah kebun tu elok untuk kita buat masjid. Itu dah wasiat. Ya, cuma dia jasam tak jasam, itu persoalan yang kedua. Tapi sebagai anak-anak yang soleh, sudah tentu mereka ingin menunaikan keinginan si mati. Dan bila kita sebut wasiat, wakafkan harta, wasiat untuk perkara yang baik, ya, para ulama muhaqqiqin kata
hendaklah disegerakan pelaksanaan wasiat itu untuk menyegerakan kebaikan sampai kepada si mati. Tapi bila dah wasiat harta besar-besar ni, yang hidup tu semua kata, kau seorang dia dengar apa? Kami ketiga tak kenal. Tak tahu. Datang yang kelima pula kata dia dah tarik balik. Ya, yang ni masalah kita. Ya. Masalah yang berikutnya ialah dah selesai hutang, dah selesai wasiat, maka berlaku pembahagian harta. Ya, macam mana bagi harta? Ya, kadang ada yang anggap, alah budak-budak kecil ni, budak kecil jangan pegang duit banyak sangat. Dia tak tahu apa. Tak boleh. Harta anak yatim, lagi kecil dia, lagi bahaya harta tu. Ya, lagi kecil dia, lagi bahaya harta. Ya, sebab itu para ulama sebut harta bayi yang ada dalam perut itu pun ada bahagiannya. Kalau tak diketahui lelaki ke perempuan, dia ada kaedah pengiraan nanti. Tunggu dia lahir ataupun bagaimana kaedah itu akan dilakukan. Ada telah dibincangkan oleh para ulama. Nak kata bahawa hak itu mesti dijaga. Tapi ada lagi lah yang bermasalah. Dia kata dah, selain daripada wasiat, ada lagi hutang, ada lagi pusaka. Sebelum itu apa hak lagi si mati? Untuk kenduri tahlil si mati. Ambil daripada mana? Harta itu tadi. Ini lagi bahaya. Sebab harta pusaka itu hak waris. Dan kalau dari kalangan waris itu ada anak yatim tidak ada hak untuk buat keputusan sehingga dia balik. Siapa boleh buat keputusan bagi pihak dia? Tak ada siapa. Harta dia, harta dia. Ya, walaupun dia kata, mat, ni Pak Ham, ni mat, budak tu umur 7 tahun, boleh tak kami buat duit ni nak buat kenduri? Budak tu betul kenduri apa? Hang setuju je lah. Boleh setuju lah pakcik, budak 7 tahun. Sah tak persetujuan dia? Tak sah. Tak sah. Ya, sebab itu para ulama mazhab Syafi'i kata kenduri itu sendiri kalau ambil daripada harta anak yatim, umpama makan bara api neraka. Yang itu yang kita risau tu. Dalam benda itu Nabi larang. Buat lagi dengan perkara-perkara yang membabitkan sumber yang amat diragui, berganda-ganda dosa. Ya. Sebab itu bila kita sebut wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, jangan kamu dekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang paling baik. Artinya wasi, bukan jaga harta anak yatim ni tadi. Sama ada mak dia, sama ada pak saudara dia, ataupun badan kebajikan yang menjaga kepentingan anak yatim ini tadi, ya, dia hanya boleh membelanjakan harta itu untuk perkara terbaik bagi anak berkenaan. Kalau harta itu banyak, dia nak laburkan, sebagai contoh, nak kembangkan harta itu, dia mesti laburkan ataupun kembangkan pada tempat yang dia pasti menguntungkan. Dia tak boleh belanjakan pada tempat yang tidak menguntungkan. Saya sebut perkara ini sebab ramai orang pada hari ini simpati kepada anak yatim, termasuk para pembesar kita. Ada setengah persatuan anak yatim, mereka dapat konsesi balak pun ada. Sebut balak ni boleh maupun tak ada lah, perkara lain itu. Ya, konsesi sawit pun ada. Ya, mungkin daripada ladang sawit yang sebesar 10,000 hektar tu, kesatuan anak yatim dapat 20%. Concession balak yang mungkin dalam 50 hektar tu, so mana 50 hektar besar tanah tu, dia orang dapat dalam 30%. Ya, mereka mesti dapat hak sebagaimana yang ditentukan. Dan tak ada orang boleh ambil harta mereka. Kalau ambil, umpama potong pada ambil lagi. Tapi orang akan cari macam-macam helah. Ya, macam-macam helah. Mereka lupa wala taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsan. Ya, harta anak yatim kalau nak dilabur, labur pada tempat yang dia pasti untung. Ya, bukan pasti tak untung, pasti untung. Baik, kalaulah dia buat juga, dia rasa boleh untung, tiba-tiba dia tak untung, macam mana nak buat?
yang laburkan tu kena bayar. Contoh kita ambil mudah. Ada orang bagi amanah kepada kita duit RM100. Kata ni saya nak simpan duit kat tuan ni RM100, nanti sampai masa saya nak ambil balik. Duit ni saya nak simpan saja dah, terserah nak buat jadi modal juga, apa terserah. Nanti sampai masa saya ambil balik duit saya. Kita pun gunalah duit itu untuk melabur jual nasi lemak. Tiba-tiba rugi, daripada 100 tinggal RM50. Kawan tu pun datang, mana duit hari tu 100. Dia kata, saya jual nasi lemak rugi, baki dia tinggal RM50. Kita bagi balik dia RM50 ke? Kena bagi balik 100. Termasuk juga tak boleh labur bukan harta anak yatim, harta zakat pun tak boleh labur. Sebab harta zakat itu mesti diberi kepada penerima zakat. Sebab itu kita sebut perkara-perkara seperti ini sebab tangan wasil, ya, tangan pemegang amanah ialah tangan pemegang jaminan. Yang ini kaedah dalam muamalah Islam. Ya, orang yang jadi pegang amanah ni dia penjamin. Ya, bila dia penjamin maksudnya kalau kurang apa patut dia buat? Bayar. Bayar dari mana? Poket dia sendiri. Tapi bila bayar pak poket sendiri inilah yang dia fikir banyak kali. Tapi dia lupa waktu dia buat tu, bila rugi dia dapat potongan api neraka. Sebab itu kita lihat dalam surah Al-Ma'un, apa Allah Ta'ala sebut, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, siapakah orang yang mendustakan hari akhirat? Iaitu orang yang tak jaga, abaikan anak-anak yatim. Anak tu ada harta, ada ni, dia jadi wasit tapi dia tak jaga. Ini orang yang tak beriman pada hari kebangkitan. Allah Ta'ala sebut. Kalau dia beriman dengan hari kebangkitan, subhanallah, takut dia. Sebab itu saya sebut awal tadi, offer Nabi itu cukup baik. Orang jaga anak yatim dengan aku dalam syurga nanti macam ni, kata Nabi. Terlalu dekat, tak boleh pisah, tak ada perantara. Ganjaran luar biasa. Tapi godaan nak dapat ganjaran itu pun luar biasa. Budak-budak yatim mana tahu kira duit. Dia tak tahu kira duit. Yang pandai kira duit ni orang account je. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ancaman terhadap perkara macam ni yang kita mesti ambil perhatian. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya, surah Al-Baqarah ayat ke-22, Al-Imam An-Nawawi bawa susunan ini membawa banyak makna yang besar sebenarnya. Ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hal ehwal anak yatim. Katakanlah wahai Muhammad, melakukan islah, pembaikan untuk mereka itu adalah perkara yang baik. Apa sebab para sahabat Allah Ta'ala suruh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayat ini, ya. Ayat ini datang kerana seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di sisi kami ada harta anak-anak yatim, sedangkan mereka duduk satu rumah dengan kami, mereka makan satu talam dengan kami. Ya, apa yang patut kami buat? Kalaulah kami hidangkan makanan untuk mereka satu talam yang khusus, kami akan letih dan mungkin akan menyebabkan kami susah nak jaga mereka. Apa yang patut kami buat? Nabi SAW dapat wahyu. Allah Ta'ala yang jawab, islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dia tanya satu perkara je, bukan nak ambil harta tu. Kalau makan boleh tak diajak makan sama-sama? Artinya daripada duit anak yatim tu RM5, daripada duit tuan rumah RM5, kita makan sama-sama. Para sahabat punya takut sampai tahap macam tu. Boleh tak kami buat dia satu pinggan untuk dia, satu pinggan untuk kami? Tapi kalau buat macam tu, kata sahabat, letih. Ya, dia tak kata boleh tak campur, dia tak kata. Allah yang sebut wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu buat campur pun tak apa, kata Allah Ta'ala, kerana mereka adalah saudara-saudara kamu. Kita tengok waraknya para sahabat. Sehingga tahap benda yang paling asasi itu pun mereka tanya. Tapi orang ni
Bak asas ini yang dia paling tak takut. Bak makan. Dia tak takut. Ayam tu sembelih ke tidak, bukan main dia tanya. Siapa sembelih ayam ni? Pak Mat. Pak Mat mana satu? Pak Mat Kampung Payu. Pak Mat aku nak tengok Pak Mat tu, kita pun tanya. Oh Pak Mat. Pak Mat semayang tak? Pak Mat sembelih macam mana punya bismillah? Oh bismillah ni tak fasih macam ni. Harkat pun tak cukup. Dia kata, tapi duit untuk beli ayam tu dia tak fikir. Duit mana dia guna dia tak fikir. Tapi ayam tu sembelih tak sembelih, ke mana lagi dia tanya? Ya. Para sahabat Nabi SAW, kalau kita tengok kat sini, memang dah cukup bersih, luar biasa. Ya. Sebab itu dalam agama kita, agama datang bawa prinsip dan asas. Ya. Bak makan pun mereka takut, boleh tak campur dengan makanan anak yatim. Dan dalam kes sahabat ini tadi, anak yatim itu anak saudara dia. Bukan anak orang lain, anak saudara dia sendiri yang dia pelihara dalam rumahnya. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hak-hak yang ada pada anak yatim. Sebab itu Al-Quran sebut qul islahun lahu khair. Kalaulah kamu campurkan makanan itu dengan tujuan untuk buat kebaikan kepada mereka, tak apa. Tak apa, sebab daripada awal lagi niat itu dia dah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia dah jaga amanah, ya, dan sehingga ke tahap ya bentuk amanah itu untuk dilaksanakan pun mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, Al-Imam An-Nawawi letakkan juga hadis berkaitan dengan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ya, jauhilah kamu 7 perkara yang memusnahkan, yang menghancurkan. Ya, hancur pahala kita, hancur amal saleh kita, ya, hancur segala bentuk kebaikan yang ada pada kita. Antaranya ialah memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, amalan itu hilang, musnah. Al-mubiqat ini, ya, dia memusnahkan, dia menghancurkan, hancurkan amal soleh, hancurkan diri manusia itu sendiri. Ya, tuan-tuan, kita tengok banyak dah yang saya sebut tadi yang makan konsesi anak-anak yatim ni. Tak ke mana pun, tak dapat waris pun harta dia. Zaman dia sendirilah harta tu habis, hilang begitu sahaja. Sebab apa? Nabi dah janji al-mubiqat, ambil harta anak yatim itu, musnah hidup dia. Padahal bukan banyak pun, ya, yang ambil harta anak yatim bukan banyak pun. Sebab itu kita sebut mereka yang cuba ambil amanah menjaga harta anak yatim, hati-hati dengan amanah berkenaan. Ya, kerja tuan-tuan itu mulia, bagus, cukup mulia jaga harta anak yatim, jaga kebajikan anak yatim. Tapi amanah itu luar biasa. Ya, sebab itu bila ada yang mohon kepada pihak berkuasa sebagai contoh, nak buat bangunan untuk anak yatim, kita nasihatkan mereka jadikan bangunan itu wakaf. Bukan sekadar wakaf mulut, daftarkan dengan pihak berkuasa. Apa sebab? Kita tak tahu ajal dan maut. Bila meninggal dunia, macam saya sebut tadi, buka senarai harta, termasuk senarai harta itu tanah tempat rumah anak yatim itu tadi. Kita tak tahu orang yang jadi waris kita. Memang dia orang anak beranak kita, tapi hati manusia tak ada siapa yang tahu. Harta anak kita sendiri kita tak tahu hati. Kadang ada setengah orang kata tak payah kita sangka baik satu sama lain. Tidak, ini amanah. Berlaku daripada banyak institusi. Meninggal punya orang tua dia, meninggal saja tok dia, anak-anak tagih balik harta tu. Padahal itu bukan harta si mati. Tapi sebab pendaftaran dunia kata tanah masih nama si mati, rumah tu rumah si mati, bangunan tu bangunan si mati, ia jadi harta pusaka. Ini jadi harta keluarga. Bukan hak dia, itu hak anak yatim. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak buat perkara yang baik, daripada awal lagi mesti baik. Ya, daripada awal lagi mesti baik. Saya tengok banyak, terutama contoh beberapa pesantren di Indonesia sebagai contoh. Ada juga berlaku di tempat-tempat kita ni. Mereka buat institusi, ya, kumpul duit zakat, kumpul duit sedekah, letakkan anak yatim dia agar orang lebih simpati kepada mereka. Bagus. Tapi siapa tuan punya? Masih individu, bukan institusi, bukan badan pemegang amanah dan sebagainya. Dan ini berbahaya.
Membahaya kepada pemegang itu sendiri. Sebab kita tak tahu waris macam mana. Sebab itu bukan harta warisan, ya? Itu harta amanah. Dan orang yang pegang harta amanah ini kena jaga daripada awal. Kalau tidak, dia akan potong potongan api neraka, ya? Dan ini cukup membahaya kepada mereka, ya? Ijtanibu as-sab'al mubiqat, Nabi sebut, ya? Para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apakah 7 perkara yang memusnahkan itu wahai Rasulullah? Yang pertama, syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Syirik itu semata menduakan Allah Azza wa Jalla, ya? Menduakan Allah Azza wa Jalla membawa maksud apa? Ya, yang paling besar ialah diletakkan bersama Allah itu ada tandingan, ya? Dia takut kepada yang lain daripada Allah itu sama atau lebih daripada dia takut kepada Allah, ya? Syekh Al-Utsaimin di sini dibawa 4 contoh, ya? Saya sebut ala-ala tadi kita solat Isyak, ya? Contoh yang pertama ialah orang yang mengagungkan makhluk sama seperti dia mengagungkan Khalik Allah Azza wa Jalla. Contoh paling praktikal ialah, ya, bila tuan dia ini tadi, ya, contohnya orang membesarkan tuan dia, raja dia, menteri dia, ya, ketua dia lebih daripada Allah. Contohnya tuan dia kata buatlah benda yang dosa ni, dia buat. Ini boleh bawa ke syirik, ya. Dia nak solat, ni raja betul lah solat, dia pun tak jadi solat. Ini bawa ke syirik, ya. Sebab bab yang kita mengagungkan Allah, kita mesti agungkan Allah, ya. Kita kena beritahu 5 minit ke solat, ya. Saya sebut perkara ni sebab banyak yang tanya. Saya cakap tu Ustaz, tak boleh, bab ni kena jaga solat. Tak boleh jamak ke mufti? Oh, boleh Ustaz, tak boleh jamak ke? Duduk dalam rumah nak jamak apa? Kan ada bab jamak kerana hajat. Jamak kerana hajat itu hajat yang pasti dan jelas. Ini kami hajat, kami ni pergi supermarket beli baju ni. Nak solat macam mana? Solat tetap solat, ya? Kadang kita sibuk dengan macam-macam pembesar kita datang. Kadang-kadang kita rasa takut. Tak sepatutnya kita takut. Saya percaya ramai daripada mereka, kalau kita cakap untuk solat mengagungkan Allah, mereka akan bagi. Benda yang dosa, kita kata yang ni tak boleh, minta maaf saya tak boleh, mereka akan menghormat pandangan kita. Tapi kadang-kadang kita rasa kita takut sangat, kita bimbang jatuh pada syirik, ya? Baik, yang kedua, kasih sayang. Cinta yang tak ada batasan dan tepinya, hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Lain daripada itu tak ada, ya? Beritahu kat isteri kita, minta maaf, ya, kalau awak ni buatkan saya jauh daripada Allah, tak ada cinta dah. Kita masih cakap macam tu. Tak, suami pun sebut macam tu. Kalau suami ni ajak kepada neraka, minta maaf, tak ada cinta dah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, satu ketika dia mengajak, dia tanya oleh seorang wanita, ya, Tuan Syekh, suami saya tak salat, apa kata saya buat? Adakah dia menyuruh kamu tak solat? Tak, tapi dia sendiri tak solat. Aku ajak dia solat, dia tak nak solat. Nangis Pak Syekh. Kata Pak Syekh, baliklah kepada rumah bapakmu dan minta tentukan talak daripada dia. Sebab apa? Solat ini tiang agama. Tinggalkan dia, hampir kepada syirik. Dan cinta kita hanya cinta kepada Allah dan Rasul, tak boleh lebih daripada itu. Yang lain, kalaulah cinta itu bawa kepada Allah dan Rasul, kita terima. Kalau tak bawa kepada Allah dan Rasul, itu terpaksa tolak tepi. Sebab tu, ini dekat pilihan raya lah saya sebut juga. Cintalah mana parti politik sekalipun, tapi jangan ketepikan Allah dan Rasul. Parti politik ni kenderaan, macam kereta. Macam kereta, kalau kereta tu bawa pergi masjid, Alhamdulillah. Tapi kalau kereta tu bawa terjun dalam laut, baik jangan duduk dalam kereta. Ya. Cinta kita pun kena bawa, jelas bawa kepada Allah dan bawa kepada Rasul. Yang ketiga, riak. Buat sesuatu kerana orang tengok, ataupun tak buat sesuatu kerana tak ada orang tengok. Riak ni salah. Macam mana nak kata riak? Sebab itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang syirik yang tersembunyi, yang riak. Macam mana nak elak? Tak ada siapa selamat dari riak ni.
Ya, tak ada siapa selamat. Ya, Nabi ajar kepada Ali membacakan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka ma la a'lam. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu daripada syirik yang aku tak tahu ataupun syirik yang aku tahu. Riak. Ya. Bagi cerita orang. Orang tak tengok, ambil balik. Habis RM1, bagi balik RM1. Aku nak RM1. Bila ada orang tengok, tak ambil je lah. Sedekah, jangan takut. Ya, saya bagi contoh yang simple. Akhir sekali, yang itu riak kerana cintakan dunia, cintakan manusia, menyebabkan hilang pertimbangan. Sebab itu Nabi sebut ta'isa abdud dinar. Celakalah orang yang menyembah dinar, duit. Dia sembah duit ke? Tak. Dia tak sembah duit, tapi kerana duit agama tolak tepi. Ini masalah. Ya. Apakah salah dia cari duit? Tak salah. Tapi jangan kerana duit tu tadi, ya, jangan tolak. Ya, tak apalah, duit ni kita boleh bersih, pergi umrah saat lagi bersih. Tak. Mekah bukan tempat money laundering. Bukan. Ya. Yang hak orang tetap hak orang. Ya. Nabi sebut lagi, ta'isa abdul khumailah, ya, celakalah hamba kepada perhiasan. Ya. Kerana nak bagi rumah dia cantik, subhanallah, dia tak kira halal haram. Apakah dia sembah rumah dia? Tak, dia tak sembah. Tapi dia sanggup lakukan yang haram yang dia tahu semata-mata kerana nak memenuhi hawa nafsu. Ini juga syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, dan perkara ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, inilah yang perlu kita jaga. Sebab apa? Ya, kita nak bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala besok, kita selamat daripada segala bentuk kecelakaan dan kehancuran seperti ini. Dan kita harap amal kita tak banyak, ya, pahala kita tak banyak, tapi yang sikit itu mendatangkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai kesimpulannya, ya, hati-hatilah kita dengan harta anak-anak yatim. Kita berkewajipan membantu mereka, kita berkewajipan bagi kasih sayang kepada mereka, tapi pada masa yang sama kita kena hati-hati terhadap harta benda mereka. Begitu juga dengan soal syirik. Ya, orang tak akan sembah patung berhala, tetapi syirik yang kecil dan tersembunyi tadi, inilah yang boleh menghancurkan, yang boleh memusnahkan amal soleh kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.